Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah solat ke belum? Siapa yang dah solat, Alhamdulillah. Dan bagi yang belum, hendaklah tunaikan segera solat anda ya. Sebagai seorang Muslim, kita diwajibkan untuk solat fardu 5 kali sehari semalam. Jadi kalau kita sedang musafir, bagaimana kita nak solat ya? Jadi kali ini kita akan belajar cara-cara solat ketika musafir. Solat ketika musafir ialah solat qasar dan jamak. Solat qasar dan jamak ialah suatu keringanan yang diberi oleh Allah kepada hamba-hambanya dalam segenap masa bagi orang yang musafir, sama ada senang atau susah, asalkan melebihi 2 marhalah. Apabila seseorang itu bermusafir lebih daripada 2 marhalah, maka dia harus melakukan solat qasar dan jamak, iaitu boleh menjamakkan 2 solat serta mengqasarkannya sekali. Walau bagaimanapun, dia boleh melakukan antara salah satu yang berikut. Yang pertama, menjamakkan 2 solat fardu tanpa qasar. Yang kedua, menjamakkan 2 solat fardu dan qasar. Dan yang ketiga, mengqasarkan solat tanpa jamak, iaitu mengerjakan solat zuhur, asar, isyak dengan 2 rakaat yang berasingan. Apakah dalil pensyariatan solat jamak? Dalil yang mengharuskan kita solat jamak ketika musafir. Ini adalah dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati az-zuhri wal 'asri idza kana 'ala az-zuhri sayrin wa yajma'u baina al-maghribi wal 'isya'. Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimpunkan di antara solat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isyak apabila baginda dalam keadaan musafir. Hadis ini adalah riwayat Imam Bukhari. Maknanya dekat sini Rasulullah pernah menjamakkan solatnya ketika musafir. Dan manakala dalil pensyariatan solat qasar pula ialah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-101. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas shalah. Maksudnya, apabila kamu bermusafir adalah tidak menjadi kesalahan kepadamu untuk memendekkan solatmu. Okey, apakah syarat-syarat untuk kita solat qasar? Yang pertama ialah solat fardu berkenaan wajib di atas seseorang ketika bermusafir dan dia melakukannya ketika bermusafir itu. Maknanya solat itu solat yang wajiblah. Ketika musafir itu wajib ke atasnya solat. Contohnya sampai waktu solat zuhur. Zuhur wajib. Jadi dia bolehlah mengqasarkan solatnya. Jadi solat yang telah masuk waktunya tetapi belum ditunaikan sebelum memulakan perjalanan tidak harus diqasarkan kerana dia belum bermusafir ketika solat tersebut wajib ke atasnya. Maknanya kalau solat tu dah masuk waktu ketika dia belum lagi bermusafir. Jadi kalau dia belum mulakan musafir, masih di rumah, jadi tak diharuskan untuk dia qasarkan solatnya. Okey, juga solat yang masuk waktunya ketika bermusafir tetapi tidak menunaikannya sehingga balik semula ke tempatnya. Solat tersebut tidak harus lagi diqasarkan kerana dia bukan lagi bermusafir. Maknanya kalau dia dah habis musafirnya, dah sampai ke kediamannya,
Jadi waktu tersebut katakan Zuhur, dalam perjalanan tu masih dalam Zuhur, kemudian dia sampai rumah masih ada Zuhur dan dia belum lagi kosorkan Zuhur tersebut. Jadi bila dia dah sampai ke destinasinya, dia tak boleh lagi mengkosorkan solat Zuhur tersebut. Okey. Faham ya? Yang kedua, perjalanannya telah melepasi pagar sempadan Koryahnya atau kawasan bangunannya. Jika Koryah tersebut tidak berpagar, maknanya dia dah keluar daripada kawasan tempat kediaman, iaitu kawasan kampung lah. Kalau taman, taman lah. Okey, yang ketiga, tidak berniat menetap selama 4 hari di tempat yang dituju selain pada hari mula dan pada hari keluar. Jika seseorang tidak pasti tempoh tinggal di situ kerana melakukan tugas yang belum selesai, jadi dia harus mengkosorkan solatnya. Maknanya kalau dia musafir tu dia niat dah menetap selama 4 hari atau lebih, ini tidak termasuk pada hari dia mula sampai dan pada hari dia keluar daripada kawasan tu. Jadi dia tidak harus untuk mengkosorkan solatnya. Okey, kemudian syarat-syarat yang keempat, ia hendaklah tidak ikut imam yang bermukim. Maknanya bila dia sampai dalam perjalanan tu dia singgah di masjid dan terdapat imam sedang solat. Jadi dia tidak boleh ikut imam yang bermukim tersebut. Jika berimamkan orang yang bermukim, kalau dia nak juga berimamkan orang yang bermukim, dia hendaklah bersolat sepenuhnya mengikut imam tersebut dan tidak harus mengkosorkannya. Maknanya dia kena buat 4 rakaat, tak boleh pendekkan 2 rakaat. Sebaliknya, seorang musafir yang menjadi imam kepada orang yang bermukim harus mengkosorkan solatnya dan selepas mengucapkan salam sebaik selesai 2 rakaat, dia sunat segera memberitahu makmum dengan berkata, cukupkan solat kamu, aku adalah musafir. Maknanya kalau dia jadi imam, orang yang bermukim tu mengimamkannya. Jadi bila qasar 2 rakaat saja kan. Jadi bila selesai 2 rakaat tersebut, dia kena beritahu makmum yang ikut dia tu mencukupkan solatnya. Okey, ini panduan cara solat qasar. Bagaimana nak niat solat qasar? Bagi solat zuhur, lafaznya ialah usalli fardhu zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Dan niatnya ialah sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Niat ini mestilah dilaksanakan atau dikosotkan di dalam hati ketika takbiratul ihram. Dan niat solat qasar bagi asar, lafaznya ialah usalli fardal asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Niatnya ialah sahaja aku solat fardu asar 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Manakala untuk solat isyak, lafaznya ialah usalli fardal isya'i raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Dan niat di dalam hati ketika takbiratul ihram ialah sahaja aku solat fardu isyak 2 rakaat qasar kerana Allah Ta'ala. Okey, kemudian selepas niat,
hendaklah dia solat 2 rakaat sajalah, diakhiri dengan salam. Untuk siri ini hanya ditunjukkan cara-cara solat qasar sahaja. Kita akan sambung pula untuk solat jamak pada siri yang kedua nanti. Sehingga berjumpa lagi di siri kedua untuk solat musafir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.